السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد. Yang dimuliakan yang berusaha tuan pengurusi majlis, Masya Allah. Yang dimuliakan pengurusi Masjid Jami' Raham, Tuan Haji Makno, barisan ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Raham, pada pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siap, dan seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama sekali kita merapatkan setinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul bersama-sama pada malam ini, malam yang khusus, malam zikra, iaitu memperingati, mengambil bahagian daripada mengingati seorang insan yang merupakan Nabi dan juga merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, memperingati hari kelahiran dan juga sirah perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana juga kita menyebut tentang kemuliaan-kemuliaan yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah sekadar mengkhususkan pada bulan Rabi' ini semata-mata untuk mengingati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita telah menjadikan syariat dan juga cara hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai maksud dan tujuan hidup kita. Jadi kita tidak mengatakan bahawa hanya bulan Rabi' sahaja, Rabiul Awal ini kita mengingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas Rabi' kita lupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bukan maksudnya. Jadi ulama umpamakan bahawa bila mengingati bulan Rabi' ini ialah bulan kelahiran, kerana disebabkan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia ini tuan-tuan mulia menjadi mulia, dan dunia ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kelahiran insan yang agung ini, iaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kita telah melakukan sambutan ini, dan Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan supaya kita bergembira dengan kurniaan ini, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebut, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan oleh Muhammad, dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya, yang demikian adalah bergembira ke atas yang demikian. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma telah mentafsirkan ayat ini. Fadlullah itu bermaksud ilmu, dan rahmat itu birahmatihi, dengan rahmatnya ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kita telah menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bergembira dengan arti kata kita bersyukur kepada Allah, yang mana kita telah dipilih oleh Allah, dilahirkan menjadi umat akhir zaman, yang mana umat akhir zaman ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dapat meneruskan kerja Nabi mereka, tidak seperti Nabi-Nabi yang terdahulu. Hadirin hadirat, azakumullah,
Allah Subhanahu wa taala telah jadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan untuk kita mengikuti cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh perkara daripada syariat, muamalat, munakahat, semua perkara ini kita perlu ikut cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berinteraksi dengan dunia ini dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia ini. Inilah yang menjadi masalah umat akhir zaman, dan mereka terpaksa mengorbankan agama mereka kerana ujian dunia yang telah datang kepada mereka. Maka mereka telah mengorbankan perkara yang sepatutnya mereka tidak boleh tinggalkan. Sementara dunia itu datang, sepatutnya mereka semakin kuat untuk mengamalkan agama dalam kehidupan. Tapi menduka citakan semakin dunia itu datang, semakin kuat, semakin banyak mereka lalai dan tinggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi mereka telah meninggalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dalam kehidupan mereka. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan kita bagaimana cara yang betul dalam menguruskan dunia ini. Tapi ramai manusia pada hari ini mereka tak nampak kerana mereka tidak berusaha untuk mengenal Nabi dan belajar apa yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu bila berlaku apa-apa masalah dalam kehidupan ini, maka manusia telah menyelesaikan perkara-perkara dengan cara mereka. Mereka telah menyelesaikan dengan cara dunia. Yang mana dunia itu bermasalah, maka dia menyelesaikan cara dunia juga. Maka perkara itu tidak akan selesai. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik untuk diikuti. Dalam seluruh aspek kehidupan kita ini, kita perlu, dan akhir zaman ini kita perlu dekat dan perlu belajar dan perlu baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu dekatkan anak-anak kita dengan bacaan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi mengajar kita untuk hidup di dunia ini. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang telah Allah Taala angkat dia. Allah Taala telah angkat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran menyebut wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah mengangkat penyebutan namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala telah angkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu nama Nabi ini sering disebut, sering orang akan bila sebut nama baginda Nabi, sama ada dia ahli maksiat atau dia ahli taat, pasti hatinya akan apa? Kita panggil hatinya akan lembut, hatinya akan akur dengan baginda Nabi SAW. Cuba tuan-tuan pergi jumpa satu orang yang dia jauh pada agama, sebut dia, adakah kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka akan mengatakan, ya, saya ialah umat Nabi SAW. Dia tidak kata mengaku umat lain. Kerana Allah SWT telah angkat nama Nabi SAW, hatta di lisan-lisan ahli maksiat pun akan benarkan Rasulullah SAW. Itu satu orang Arab ni, dia sangat hebat dalam cintakan Nabi. Orang Arab ni, tak kira lah dia apa jenis pun, tapi dia kalau bab Nabi ni, Masya Allah, dia memang sayang kepada Nabi SAW, walaupun tangan dia pegang betul Arab. Satu orang ustaz tu cerita, dia naik flight daripada utara nak ke Kuala Lumpur, dia naik business class ke, gitulah lebih kurang. Maka dalam flight, dalam tempat tu ada dia dengan satu orang pasangan Arab, lelaki dan alias isteri dia. Maka bila datang stewardess datang ambil order minum, maka dia telah dengar, ustaz dia kata dia telah dengar Arab ni order whisky, order Arab. Isterinya tutup lah, dia pakai seluar parak lutut je.
Ini Arab mazhab apa saya tak tahu lah kan. Jadi Ustaz saya dengar Arab ni dia order whisky, Arab. Maka bila steward tu beredar, maka Ustaz dibangun rasa ada tanggungjawab untuk apa dia? Dakwah dia, kena beritahu lah, nahi mungkar kan. Maka dia membangun jumpa orang Arab ni. Maka dia pergi tanya orang Arab ni, Ma ismuka, siapa nama kamu? Dia pun jawab, Fulan bin Fulan, masyaallah. Anta minal Arab? Ya, saya daripada Arab. Dia kata, kamu, lepas tu saya tanya, anta Muslim? Dia tak boleh, soalan ni sensitif lah. Dia kata, anta Muslim? Dia kata, na'am, ana Muslim, saya orang Islam. Ana muhibbin Nabi, saya cintakan Nabi. Kan saya cakap, saya cintakan Nabi SAW. Ya salam. Lepas tu dia selawat lah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa selawat. Lepas order whisky tu selawat. Maka Ustaz dia kata, kamu mengaku kamu Muslim, Masya Allah. Agama datang daripada Nabi kamu orang Arab. Orang Arab mulia sebab apa? Sebab Nabi kami datang daripada orang Arab. Dan kamu mengaku kamu orang Islam, tapi tadi saya dengar kamu order whisky, order Arab. Arab ni kan Nabi telah haram, Quran telah haramkan. Maka dia mendengar tu, dia bangun dan dia lari tu. Itulah Arab. Dia pergi terbalik. Ini tuan-tuan yang mulia, nama Nabi SAW sentiasa diangkat oleh Allah SWT. Kalaulah tidak ada satu manusia pun yang menyebutkan nama Nabi di atas muka bumi ni, Allah SWT sentiasa akan menyebutkan nama baginda Nabi SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selalu hari Jumaat kita dengar ayat ni. Kalau tak ada seorang di kalangan umat manusia yang nak berselawat ke atas Nabi, Allah yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia makhluk yang Allah berselawat. Maksud berselawat ini iaitu barakah dan rahmat Allah ke atas Nabi. Yang Allah berselawat ini melainkan baginda Nabi Muhammad SAW. Selain daripada makhluk, tidak ada makhluk lain yang Allah khususkan berselawat kecuali Nabi yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam. Maka justru kalau tidak ada siapa pun yang sebut nama Nabi, maka tidak ada masalah. Kerana Allah kata wa rafa'na laka dzikrak. Kalau orang lain tidak ada yang mengangkat nama Muhammad, aku akan mengangkat nama sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan mengasihi Allah Subhanahu wa taala, kerana kemuliaan inilah yang menyebabkan kita ambil bahagian pada malam ni untuk sama-sama kita memperingati sedikit tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak boleh sebutkan semuanya malam ni. Kerana apa? Kerana kemuliaan Nabi itu ulama menyatakan kalau diambil air laut menjadi dakwat kepada tinta untuk menulis kemuliaan Rasulullah SAW, nescaya tidak mencukupi, tuan-tuan. Tak cukup. Ya, Allah Ta'ala jadikan insan yang sangat luar biasa. Zahirnya, batinnya, perilakunya, akhlaknya, tabiatnya, kehidupannya, cara hidupnya, semuanya itu Allah Ta'ala letakkan di sebelah atas baginda Nabi SAW. Tapi menduka cita tentang mulia, umat Nabi itu tidak melihat kehidupan Nabi yang sebenar. Bagaimana Nabi SAW ya'ish. Malam ini kita nak cerita tentang kehidupan Nabi. Hari ini masalah manusia pada hari ini, mereka telah putus asa dari rahmat Allah kerana mereka telah meninggalkan punca kepada rahmat, iaitu Nabi Muhammad SAW. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kutuskan wahai Muhammad melainkan memberi rahmat ke seluruh alam. Manusia telah tinggalkan penyebab rahmat ini, menyebabkan mereka telah putus rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. La tayasu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah. Allah sebut dalam Quranul Karim, kata oleh Muhammad kepada hamba-Ku, janganlah jika dia telah melakukan kezaliman ke atas dirinya, jangan dia itu jangan dia putus rahmat dia daripada Aku. Ya. Jadi kenapa manusia diputus rahmat? Kerana mereka telah hilang daripada punca kepada rahmat, iaitu baginda Nabi SAW.
Mereka tinggalkan Nabi, mereka tidak ikut cara Nabi, mereka tidak amalkan apa yang Nabi suruh, menyebabkan dia rahmat Allah tidak turun kepada dia. Rumah tangga dia tidak ikut cara Nabi SAW. Kita nasihat ahli keluarga kita supaya mereka, kehidupan mereka dalam rumah tangga mereka mengikut cara Nabi SAW. Baru rahmat Allah akan turun. Masjid mesti ditakbir cara Nabi SAW. Dan surah Taubah Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang orang yang takbir masjid ini mesti orang yang takwa, diasaskan oleh orang takwa, bukan orang yang bersifat seperti orang dalam Quran turun ayat tentang masjid ini, tentang yang diasaskan oleh takwa ni pasal golongan munafikun membuat masjid dirar Maka Allah turunkan ayat itu bagi faham bahawa buat masjid ni mesti diimarahkan oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang akhlaknya baik, orang-orangnya yang muamalahnya bagus, maka mereka itu layak mentakbir rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang peniaga mesti ikut cara Nabi SAW. Semua sekali perkara, kalau orang itu ambil cara Nabi SAW, maka rahmat Allah akan turun pada mereka. Tapi yang salahnya mereka tidak mengambil cara ini. Dan mereka meneka-neka dalam agama bahawa agama suruh begini, agama suruh begini, agama suruh begini. Sebenarnya lain yang Nabi buat, lain yang Nabi maksudkan, lain yang diterjemahkan. Tentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW telah memilih kehidupannya, memilih kemiskinan. Nabi ini dia pilih kemiskinan. Nabi ini memilih kemiskinan dengan pilihan dia, bukan dia terpaksa macam kita. Kita terpaksa ada duit dan terpaksa miskin, terpaksa kaya dan terpaksa miskin. Kita tidak ada pilihan lain. Dua je, sama ada miskin ataupun kaya. Maknanya terpaksa lah. Kalau kita tak nak miskin, kita kena kaya. Kalau kita tak nak kaya, kita kena miskin. Dua tu je. Tak ada orang ada dua-dua, tak ada. Tapi Nabi SAW telah memilih kemiskinan ini. Baginda telah memilih kemiskinan dalam kehidupannya. Ulama beritahu kenapa Nabi telah memilih kemiskinan, kerana dia tahu bahawa umat dia tidak boleh menanggung susah ni. Jadi bila mereka susah, mereka lihatlah Nabi mereka lebih susah daripada mereka. Nabi SAW balik rumah, satu orang telah beri pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha alas tilam yang baru untuk Nabi SAW. Alas tilam. Nabi ni tidur dia tak beralas semua. Alas dia pun kain sekeping. Tu jasad paling mulia di atas muka bumi ni. Tidur atas tu tuan-tuan. Ada. Kita pergi Madinah, kalau tidak ada jasad Nabi, tuan-tuan nak pergi Madinah ke kalau tak ada jasad Nabi? Saya tanya. Tuan-tuan pergi Madinah tak agak kalau Nabi tak ada kat Madinah? Tak ada siapa nak pergi ke Madinah tu. Sebab ada jasad yang paling mulia lah, yang dihidupkan oleh Allah dalam kubur dia itu, maka kita pergi. Dan kita beryakin dekat atas Nabi SAW dalam hadis mengatakan, siapa yang beri salam kepada aku, Allah SWT akan kembalikan roh aku dan aku membalas balik apa dia? Salawat yang diberikan oleh umatku. Lepas itu kita pergi sana, tuan-tuan. Jadi Nabi SAW dia duduk di atas, baring di atas. Dulu cerita Sayyidina Umar kan, ziarah Nabi SAW. Kata Umar, Nabi, aku nampak Nabi tidur di atas pelepah tamar di hadapan rumah dia. Dan Nabi tak pakai baju, tuan-tuan. Nabi lepaskan baju dia. Umar kata, bila aku bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, maka Nabi, waalaikumsalam dia Umar. Kenapa Nabi pun bangun, melihat apa? Melihat ada bekas. Umar kata, aku melihat ada bekas di belakang badan Nabi SAW. Itu kehidupan Nabi ya. Maka Aisyah, ada orang hadiahkan keluarga Nabi dan Aisyah satu alas yang baik. Nabi pun masuk, tuan-tuan, rumah Nabi nak tidur. Nabi tengok ada firash jadid, firash yang baru.
tempat alas yang baru. Maka Aisyah, Nabi kata, siapa punya ni Aisyah? Dia kata ada orang hadiah. Ada orang hadiah. Kata Nabi SAW, pergi ambil dan pulang semua. Aku tidak perlu kehidupan dunia yang seperti ini, kata Nabi SAW. Hadis tersebut, aku tidak perlukan kehidupan dunia yang seperti ini. Pulang balik, kata Aisyah. Aisyah ambil dan pulang balik. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada Nabi SAW, kau tak nak ya Rasulullah? Tak nak. Wahai Aisyah, kalaulah aku nak, dia kata, aku beri doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khazanah daripada syurga Allah boleh beri kepada aku. Sekarang kalau aku doa, tapi aku tak. Tapi kalau orang bagi kita, tuan-tuan ambil lah. Ini Nabi, cerita khas Nabi SAW. Tapi kalau orang bagi kita, kita ambil lah tuan-tuan. Berapa lama kita boleh tahan tidur atas simen? Ini Nabi SAW. Ini cerita khas. Ini khasais Nabi Muhammad SAW. Satu tuan-tuan. Itu satu. Yang keduanya, Nabi SAW, ulama sebut dalam mensyarahkan hadis tentang majah fi Aisyah Rasulullah, hadis pada bahas tentang kehidupan Nabi SAW. Dalam kitab Syama'il Muhammadi, Imam Tirmizi letak satu babu majah fi Aisyah Rasulullah SAW, bab pada membicarakan tentang kehidupan Nabi SAW. Hadis ni ulama telah sebut, syarahkan begitu banyak tentang kehidupan Nabi SAW yang sebenar. Maka siapa yang baca dan faham hadis ni, maka mereka tidak akan tidak akan berputus asa dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Kerana dia ujian buat kita. Yang saya beritahu tadi, kenapa Nabi memilih kesusahan? Kerana apa? Kerana tahu kita ni semua tuan-tuan tidak tahan dengan ujian susah. Ramai orang yang susah, mereka telah jual agama mereka. Mereka telah jual maruah mereka. Kenapa? Kerana susah dengan dunia ini. Kalaulah kekayaan itu dapat membeli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, kata ulama, orang yang pertama sekali yang akan kaya siapa? Betul? Siapa yang akan kaya? Dan Nabi akan perintahkan seluruh sahabat, kamu jangan miskin, kerana miskin itu hina. Siapa suruh? Nabi SAW. Orang yang pertama sekali yang layak untuk kaya, tuan-tuan. Dan itu yang dibuat oleh para sahabat. Itulah itu sahabat ni ada dua golongannya. Satu yang cukup pakai, kedua miskin. Tidak ada sahabat yang hartanya melebihi Rasulullah SAW. Majoriti ulama kata begitu. Tidak ada sahabat yang kita tengok dia, Masya Allah, rumah macam istana. Tak ada. Itu sebagian para sahabat, mereka terkesan dengan tarbiyah zuhudnya Nabi SAW. Yang saya nak cerita pun malu pasal apa? Pasal tak amal pun, tuan-tuan. Tapi kita cerita, kena sampai bali wa anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Betul kan? Qulil haqqa walau kana murra. Sampaikan walaupun dia pahit apa dia? Sebab tak amal, tuan-tuan. Kena sampaikan. Ini agama. Ulama kita bila sampai bab zuhud pada Nabi, ramai mereka yang nangis bila ceritakan bab zuhud Nabi SAW. Faham tuan? Kerana apa? Satu, kerana mereka kata saya tak dapat amalkan. Yang kedua apa dia? Yang pertama, saya tak dapat amalkan. Itu mereka menangis, ya Allah, ampunlah dosa saya, ya Allah. Saya bercakap punya pandai, tapi amal tak ada. Betul kan? Yang kedua, mereka tak dapat saksikan kesusahan Nabi SAW seperti para sahabat. Kerana itu, tuan-tuan yang mulia, seorang sahabat Abu Zal Ghifari, tuan-tuan. Abu Zal sebagai sahabat, dia terkesan dengan zuhud Nabi ni. Sampai Nabi wafat pun dia terbawa zuhud ni. Dia terbawa lah, maknanya dia tak boleh. Siapa sahabat yang lebih harta dia akan tegur. Kenapa lebih ni? Nabi tak ajar begini, sahabat. Kita tak boleh tegur lah kawan kita.
Pasal dia ada, senang kita nak minta dia biar dia kaya, tuan-tuan. Tapi sahabat dulu dia teguh. Seperti Abu Dzar Ghifari pada zaman Khalifah Osman. Bila kerajaan Islam ketika itu telah naik, tuan-tuan, pada zaman Osman. Osman telah menyambung delegasi Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ulama beritahu agama telah naik pada zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi Osman telah menyambung delegasi tersebut dan Osman merasai kejayaan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Maka apabila Islam telah naik, sahabat-sahabat yang berkhidmat dengan Sayyidina Osman ketika itu, mereka diberi kebendaan kepada Sayyidina Osman. Sampai ada kuda-kuda mereka sampai 10 ekor dekat rumah. Yalah, kuda zaman sekarang macam kita lah, ada Lamborghini, ada apa kan, macam tu lah, 10 ekor. Abu Dzar pergi rumah sahabat yang ada berekor-ekor. Dia kata, apa ni sampai 10 ekor kuda? Ini Nabi tak payah. Nabi pun ada satu keldai, satu dia tashkil semua. Habis, tuan-tuan. Jadi para sahabat telah mengadu kepada Sayyidina Osman, tulis surat dan hantar ke Madinah. Hantar ke Madinah. Beritahu Osman ni menyusahkan kita. Abu Dzar Ghifari ni payahlah, suruh dia balik Madinah, kata. Sebab begini. Maka Sayyidina Osman tulis satu surat hantar kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari beritahu Abu Dzar suruh pulang ke Madinah. Marilah duduk sini, orang tak selesa dengan kamu kat sana. Mari sini, dia pujuk. Maka Sayyidina Osman Abu Dzar balas balik surat tu. Kata Abu Dzar surat tu, dia terjemah bahasa Arab. Kata Sayyidina Osman, aku akan pulang ke Madinah jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada lagi. Pulang. Kalau ada Nabi, aku balik kepada Osman. Osman balas balik surat tu kepada dia. Janganlah macam tu, baliklah, dia kata. Maka dia balik, tuan-tuan. Dia balik, dia duduk di sepadan Madinah. Dia tak masuk Madinah kerana hati dia tidak boleh melihat darah Nabi, kubur Nabi SAW. Itu khususiat para sahabat yang cinta dia kepada Nabi, yang tidak boleh kita pertikaikan dan tak boleh kita, kerana itu khususiat mereka. Mereka hidup dengan Nabi, jadi mereka takbir cinta tu lain daripada kita. Kita tak boleh sama macam mereka. Kalau takkan mereka boleh bagi nyawa kepada agama ni. Takkan mereka boleh bagi darah, nyawa, harta. Kalau tidak, mereka ada cinta yang khusus yang Allah beri kepada para sahabat yang tak dapat pada umat selepas dia. Maka Abu Dzar duduk dengan isteri dia, tuan-tuan. Sayyidina Osman dengan jemaah para sahabat ziarah dia bila tahu dia balik. Dan dia balik pun dia tak beritahu Sayyidina Osman, Abu Dzar Ghifari. Dia balik, kata sahabat, bila kami sampai di rumah Sayyidina Osman, kami melihat dalam rumah dia ada satu alas sejadah kain untuk dia sembahyang. Ada satu papan untuk dia tidur dengan isteri dia, dan ada satu cair air, tuan-tuan. Teko air. Makrufah teko air ni. Teko air. Satu. Kata Osman, ya Abu Dzar, mana harta benda kau semua? Takkan ini kau bawa balik daripada sahabat? Kalau bawa balik daripada Syam, bawa balik, Masya Allah, macam-macam dia bawa balik daripada Syria, Syam. Engkau bawa balik ni je. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah Osman, sesungguhnya harta aku semua telah aku hantar kepada Allah seperti mana yang Nabi telah beritahu kepada aku. Tuan-tuan, telah beri kepada aku. Dan aku akan ambil ganjarannya besok di syurga. Aku hantar dulu harta-harta. Cukuplah apa yang ada. Aku akan mati dalam rumah. Tu sebahagian para sahabat, tuan-tuan. Ulama beritahu kenapa jadi macam ni, kerana mereka telah melihat kehidupan Nabi SAW. Itu Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika dia menjadi khalifah, tuan-tuan yang mulia. Ketika dia dilantik oleh Umar menjadi khalifah, Sayyidina Khalid Al-Walid ditukar jawatan menjadi ketua tentera perang pada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar telah syur bahawa Khalid Al-Walid ini patut
patut ditukar pada zaman dia. Zaman dia kata Abu Bakar, aku rasa lebih baik kau tukar apa dia, engkau tukarkan jawatan Khalid, pasal dia dah lama sangat duduk tempat jawatan ni. Oh, Abu Bakar kata apa, jangan gitulah, pasal Khalid ni dah lama khidmat dengan Nabi SAW dan dia telah mencipta banyak kejayaan dalam peperangan. Jadi aku tak sampai hati. Abu Bakar dia lembut sikit. Umar bila wafat Abu Bakar, naik Sayyidina Umar tukar dia. Dan Sayyidina Umar tukar dia, yang tukar pun ikhlas, yang menerima penukaran pun ikhlas, tuan-tuan. Macam mana ulama kata dia ikhlas Umar? Tengah Khalid Al-Walid perang, ketika itu diutus surat kepada Khalid bahawa hari itu hari terakhir dia memegang jawatan tersebut. Boleh, tuan-tuan? Itu patut tunggulah kejap habis perang, lepas tu panggil lah. Dia bersalah tak ada. Kita kan sahabat yang jadi pengirim tu, sahabat tanya Omar, nak hantar sekarang lah, di tengah perang, hantar sekarang. Masya Allah, hantar tuan-tuan. Tengah perang tu sahabat Khalid daripada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, maka Khalid buka dalam perang dan dia baca surat tu dan dia tutup. Sama perang. Kalau saya dah buka balik tak sabar-sabarlah mukminin ni, sabarlah dulu nak perang kan, tutup perang. Bila habis perang, tuan-tuan, jadi sebagian sahabat yang bersama dengan Khalid peperangan ni, Khalid Al-Walid, tuan-tuan, bila dia meninggal dunia, tuan-tuan, sahabat ziarah dia, Anas bin Malik semua ziarah dia. Ketika dia sedang sakaratul maut, sahabat tengok ada parut daripada kepala dia sampai kaki dia, tuan-tuan, parut pedang kan, sampai ke kaki dia. Bila dia baring pusing, belakang dia tu semua bekas pedang, tuan-tuan. Ya salam, semua bekas pedang. Di perang Mu'tah kan, dia perang Mu'tah, yang dia dapat gelaran Saifullah, pedang Allah kan. Kata Nabi, al-an as-saif bin suyufillah, sekarang ni pedang daripada pedang Allah. Perang Mu'tah. Kata Khalid pada perang Mu'tah, aku telah menggunakan 9 bilah pedang, 8 patah. 8 patah. Itu kekuatan Sayyidina Khalid Al-Walid pada peperangan Mu'tah. Dia hafal 4 kul. Dia jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, saya tak sempat untuk baca hafal banyak Quran seperti sahabat lain. Nabi kata baca 4 kul. Balik, keluar balik, masuk, keluar balik, masuk antara Quran, keluar balik. So itu kerja sampai dia meninggal. Dan kata Khalid Al-Walid, dan aku berdoa kepada Allah supaya aku mati di jalan Allah, tapi hari ini aku telah ditakdirkan mati di atas katil. Bila dia dapat utusan tu, dia beritahu para sahabat, hari ini hari terakhir aku, wahai para sahabat, maka kau akan ada ketua yang baru. Maka sebagian sahabat sebut, tak boleh Amirul Mukminin buat macam ni. Itu biasalah, tuan-tuan. Kita kan ada kita punya geng. Jadi sebagian sahabat sebut, tak bolehlah kita buat macam ni, Umar. Kita jumpa balik Umar lah. Kau dah lama khidmat, wahai Khalid. Dia tidak boleh buat macam ni. Sebagai dia sebut, dalam surat tu ditulis nama pengganti dia. Tentu siapa nama pengganti dia? Jadi paling kurang pilihlah yang setara Khalid kan. Kena pilihlah yang setara Khalid. Usamah bin Zaid ke kan, setara Khalid. Tak, Umar pilih Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ya salam. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni zaman Nabi, dia apa? Dia ialah Menteri Kewangan, tuan-tuan. Nabi kata, kalau kau nak lihat orang yang paling amanah di atas muka bumi ini, maka lihatlah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia orang yang amanah, tuan-tuan. Maka Abu Ubaidah Al-Jarrah berganti, tuan-tuan. Menteri Kewangan, tukar jadi Menteri Pertahanan. Bayangkanlah. Memang tak ada ciri-ciri langsung. Jauh beza daripada Khalid, tapi sudah diputuskan oleh mukminin, maka Ubaidah jadi berganti. Kata bila tengok pertelingkahan sahabat di hadapan dia, maka kata Sayyidina Khalid Al-Walid, tuan-tuan yang mulia, apa? Orang yang ikhlas kerana Allah, juga tarbiyah daripada Nabi SAW. Dia tenangkan para sahabat, dia senang. Dia kata apa?
Dia kata, aku membunuh ini berperang kerana Allah. Aku berperang ini bukan kerana Umar, tapi aku berperang kerana Tuhan Umar, kata dia. Langsung senyap. Begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana orang, bukan kerana makhluk. Nabi telah ajar innamal a'malu binniyat. Ikhlas. Tuan-tuan, ya. Jadi kerana itu Abu Ubaidah Jarrah, saya nak cerita Abu Ubaidah ni. Ketika dia jadi gubernur di Syam, Sayyidina Umar ziarah dia, tuan-tuan. Sayyidina Umar ziarah dia. Sayyidina Umar ziarah dia. Masuk rumah dia, ada satu anak panah dekat dinding digantung dengan busur. Ada satu meja kecil, ada roti kering sekeping untuk dijamu pada Amirul Mukminin. Maka Umar tanya, ini je yang kau ada? Itu Umar tanya, tuan-tuan, ini yang kau ada Abu Ubaidah? Ini je aku ada, Umar, dia kata. Gaji pun tak ambil. Faham, tuan-tuan? Ini yang saya ada, Umar, lain tak ada. Umar senyum, tuan. Umar kata, qad ghayyara dunya, sesungguhnya dunia telah mengubah kami, wahai Abu Ubaidah, illa anta, kecuali kau je tak terkesan dengan dunia. Umar puji dia. Ini kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia macam ni hidup begitu, dunia ni aman. Dunia ni apa? Dunia. Kalau orang bawa kefahaman cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan muamalahnya yang betul. Kata Abu Ubaidah, bila dia nak pergi peperangan, Umar perintahkan supaya perang dengan Parsi, tuan-tuan. Perang dengan Parsi. Parsi ni nak melampau. Umar kata perang. Abu Ubaidah perang dengan mereka. Berapa ramai nak bawa? Parsi lebih kurang lebih daripada 50,000 tentera. Parsi besar, tuan-tuan. Umar perintahkan bawa 30,000 je. Umar bayar 30,000 je. Boleh menang kan ni? Umar kata bawa 30,000. Perang Qadisiyah kan? Qadisiyah di Parsi. Maka hari yang nak pergi tu, hari kebetulan dekat nak kutip jizyah, kutip cukai orang-orang bukan Islam di Syam. Kerana Parsi nakkan Syam tu, nakkan Syam. Maka sahabat mesyuarat tanya kepada Abu Ubaidah, adakah kita nak kutip dia punya jizyah ni? Sebab belum tentu perang kita menang. Pokok kita kalah. Abu Ubaidah kata tak payah kutip. Kalau kita menang, baru kita kutip. Belum tentu kita menang lagi. Kerana 30,000 nak lawan hampir 100,000 tentera tu. Belum tentu. Dan lawan di Qadisiyah pula tu. Umar pergi peperangan tu dan Umar duduk. Umar belakang, dia tak pergi, dia tak masuk. Umar perhatikan dia. Menang sana Qadisiyah ni, tentera Muslim menang. Maka sahabat berisytihar kepada orang Yahudi Nasrani yang berada di Syam yang tak masuk Islam itu, kami tak kutip. Sebab kami tak tahu kami menang. Biarlah dulu. Bila dia balik daripada peperangan, tuan-tuan, maka orang Nasrani dan orang Yahudi masuk Islam, tuan-tuan. Sebab masuk Islam, sebab kami telah lihat kebenaran dan amanah kamu dan orang Islam dalam pemerintah, tuan-tuan. Masuk Islam, muamalat, tuan-tuan. Semuanya telah dibuat oleh para sahabat. Cara hidup Nabi SAW. Bukan satu dia ambil, bukan dua, tuan-tuan, tapi semua benda mereka telah buat. Kita ibadat bagus, apa bagus, tapi muamalat kita tak ikut cara Nabi SAW. Itu problem, masalah juga tu. Semua kita buat bagus, tuan-tuan, tapi muamalah kita dengan manusia pun. Nabi SAW, satu orang perempuan tak siuman datang rumah Nabi nak jumpa Nabi. Nabi kata, kau tunggu aku depan tu, jadi aku datang. Kata ulama, kenapa Nabi tak bagi masuk? Kerana bila masuk, takut ahli keluarga Nabi tidak selesa, perempuan tu dia tak siuman. Dia ketuk Nabi, wahai Rasulullah, saya nak jumpa kamu, boleh tak perempuan ni tak siuman dekat Madinah?
Kata sahabat Nabi tidak abaikan walaupun dia tak siuman, tuan. Nabi kata boleh, tunggu aku kat depan jalan. Jadi aku datang. Itu muamalah. Tak memilih orang, siapa pun dia akan layan dengan baik. Dan kalau kita beritahu bahawa kita cara hidup, tuan-tuan, bukan ibadat saja, tapi semua benda sepada model Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkara yang paling besar kita kena betulkan ialah cara muamalah kita dengan manusia. Cara muamalah kita dengan ahli keluarga kita. Bila Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jadikan rumah dia ni rumah yang dihidupkan dengan amal agama, dihidupkan dengan zikir-zikir, dihidupkan dalam Quran. Bila Sayyidina Ali melihat tangan Sayyidah Fatimah ni kasar kerana selalu uli tepung. Uli tepung. Ali tengok tangan isteri dia Fatimah yang dikasihi itu kasar. Kata Nabi SAW, kata Sayyidina Ali, karamallahu wajha, pergilah kamu kepada ayahanda kamu, mintalah kepada dia mana-mana hamba yang dia ada, suruh khidmat pada kamu dekat rumah ni. Tuan-tuan, maka Fatimah kata, baiklah saya pergi. Maka dia ketuk pintu Nabi SAW. Ulama beritahu, tuan-tuan, hadis ni ada dua benda lah. Satu, Nabi ni memuliakan anak-anak perempuan dia, tuan-tuan. Jadi ulama beritahu kita kena contoh, kena muliakan anak-anak perempuan kita. Nabi sayang Fatimah. Fatimah ni Nabi sayang. Fatimah bidhu minni, Fatimah ni sebagai cebisan daging daripada aku. Siapa yang menyukakan dia, dia menyukakan aku. Siapa yang cari masalah dengan dia, dia cari masalah kepada aku, kata Nabi SAW. Maka dia ketuk. Bila ketuk, Nabi tahu yang ketuk, cara ketuk tu ialah Fatimah. Nabi tahu, tuan-tuan, punya sayang Nabi ni tahu cara ketuk tu Fatimah. Dan Nabi bangun bila Fatimah datang. Bangun, tuan-tuan, Fatimah datang, Nabi bangun. Sahabat kata, kamu lihat Fatimah kalau datang, Nabi akan bangun. Nabi bangun dan Nabi cium kening dia, tuan-tuan. Nabi cium kening dia. Nabi kata, ada apa hajat? Kata Fatimah, ada apa hajat kau? Datang, beritahu. Kenal, cakap apa dia? Dia kata, suami saya Adi kata, tangan saya dah kasar ni, banyak uli tepung, banyak buat kerja lah kat rumah. Jadi dia minta dekat kamu, wahai ayah, mana-mana hamba yang ada, boleh tolong bantu saya khidmat di rumah. Maka kata Nabi SAW, oh, kau nak hamba lah ni. Tapi wahai Fatimah, aku ada benda yang lebih baik daripada hamba. Kalau kau nak, itu dia kata, ada benda lebih baik daripada hamba. Apa dia? Kata dia, Fatimah, dia kata, sebelum kau tidur malam, kau bacalah Subhanallah 33 kali, bacalah Alhamdulillah 33 kali, bacalah Allah Akbar 34 kali. Nescaya bila kau bangun besok, kau akan cergas. Kata, kau nak yang ini ke nak yang ini? Mana nak? Baiklah, saya ambil yang amal ini. Datang minta dunia, balik jumpa Nabi, dapat akhirat. Dia balik, dia jumpa dengan Ali radhiyallahu anhu. Macam mana? Ali tanya, wahai Fatimah, dapat tak? Dapat tak hamba? Tak. Tapi Nabi telah beri satu amalan kepada aku. Satu amalan. Ini cara tarbiyah rumah baginda Nabi SAW. Nabi ajar dia, tuan-tuan tahu kan, dalam hadis lain disebut, yang minta 5 ekor kambing tu, Nabi gantikan dia 5 kali. Sama juga hadis Sayyidina Fatimah juga. Apa 5 kalimat tu? Nabi kata, kau selalu baca apa dia? Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dha quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. 5 kalimat ni Allah Ta'ala akan cukupkan dunia kamu yang kamu kurang. Mau tentu aja. Itu cara Nabi SAW muamalah dengan keluarga, dengan isteri, dengan anak, dengan menantu. Cuma telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kerana itu Nabi ni, tuan-tuan,
Dia panggil kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ni ialah Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala suruh buat baik dengan binatang, suruh buat baik dengan apa? Dengan haiwan-haiwan, suruh baik dengan semua benda. Nabi telah amalkan seluruh dalam Al-Quran itu. Jadi atas semua itu tuan-tuan, mula kita kena berusaha untuk ikutlah cara Nabi SAW. Kita telah buat perkara yang besar, iaitu antara kerja yang besar adalah dakwah. Tidak dapat dinafikan lagi. Itu perkara yang paling besar. Dan tanda kita iaitu menghargai Nabi SAW. Tanda kita apa? Menghargai Nabi. Tanda kita bahawa, bukti kita bahawa kita cinta kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan telah lebih baik daripada saya lah, telah apa? Korban jalan Allah. Tanya depan saya ni, Masya Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kalau senang tuan-tuan, akhir zaman ni untuk buat kerja daripada akhir zaman. Dan carilah zuriat tuan-tuan yang mulia dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan jaga zuriat kita tuan-tuan. Kalau kita apa dia buat kerja-kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak semua orang dipilih tuan-tuan. Orang alim ke orang tak alim ke, kalau Allah tak pilih maka dia tak akan buat benda-benda kerja ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama, pertama sekali kita menjadi siapa dia? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih kita tuan-tuan kena melebihi daripada kasih semua lagi selain daripada Nabi. Kita mesti mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedaya upaya kita, walaupun kita tidak mampu sama ada dalam perkara ketaatan atau apa sahaja perkara-perkara. Nabi telah berlapar untuk umat ini. Nabi telah apa? Nabi telah memilih kezuhudan, Nabi telah memilih kesusahan untuk kita semua tuan-tuan. Sehingga ulama menyatakan, melihat semua kesusahan Nabi ini menyebabkan Allah telah beri kesenangan kepada umat akhir zaman ini. Allah telah campakkan kesenangan. Bohong kalau kata kita tak senang tuan-tuan. Keluar macam mana susah pun tetap senang juga ada tuan-tuan yang mulia. Sebab apa? Pengorbanan Rasulullah. Dan kesusahan ini yang dikatakan kita wajib cinta kepada Nabi, kerana kesusahan bukan dunia, di akhirat pun Nabi akan susah untuk kita, seperti mana dalam hadis. Hadis apa? Hadis tentang huru-hara, hadis tentang mahsyar, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Nabi sedang makan, gigit kaki kambing, makan dengan sahabat. Nabi ambil kaki kambing itu, kata Abu Hurairah, Nabi gigit kaki kambing. Tapi nak riwayat hadis ni ada kaki kambing. Potong baik. Kaki kambing. Dan Nabi riwayatkan hadis tu yang cukup panjang. Ketika manusia huru-hara tu kan, semua orang pergi kepada Nabi Adam, pergi daripada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua kata nafsi, semua ada masalah dengan Allah. Mereka kata, last kali pergi kepada, saya ringkas hadis tu tuan, last kali pergi kepada Nabi SAW, kata Nabi Allah, saya yang akan syafaatkan tu dekat akhirat besok. Jadi tu, kalau kita buat majlis seperti ini, paling kurang pun kita nak menghargai apa yang Rasulullah nak buat kita di akhirat besok. Di akhirat ni bukan cerita di dunia ni, tak. Akhirat ni cerita yang lain tuan-tuan. Gambaran kita baik di dunia ini, ulama beritahu belum jamin lagi kehidupan kita di mahsyar besok. Belum jamin lagi tuan-tuan. Zahir kita dekat dunia ini kita ahli ibadah betul, tapi di mahsyar besok, wallahu ta'ala alam bisawab. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengampun tuan-tuan. Allah Maha merahmati hamba-hamba. Kita tak tahu, Nabi kata huru-hara di hari kiamat yang luar biasa. Semua manusia penting dengan diri dia ketika itu, nak selamatkan diri masing-masing. Nabi tidak ada masing-masing. Dan kata ulama, Nabi syafaat tidak ada double standard, tak ada. Semua Nabi selamatkan. Sujud depan Allah. Kata Nabi, kata firman Allah Ta'ala, sebut kepada Nabi, irfa raksak ya Muhammad, angkat kepala engkau wahai Muhammad. Bangun, kata Allah, bangun wahai kekasihku. Wasal tu'ta, minta dan aku akan bagi. Kata Nabi, umatku wahai Allah. Betul kan? Umat. Maka apa dia jadi? Kata Allah, buatlah kepada umat. Senang terjemah lagi tu. Buatlah sehingga mana yang kau redha Muhammad, ambil. Mana yang kau nak pergi, aku syafaat. Berapa ramai. Selamat kita di akhir
di akhirat. Percaya tak percaya tuan-tuan, itu hadis Nabi SAW. Kata, kan itu yang kita buat majlis seperti ini. Jadi orang kena faham lah. Ya? Paling kurang pun itulah dia. Paling kurang pun kita dah ingat bahawa Nabi akan tunggu kita di telaga Haud. Paling kurang pun Haud bagi kita minum air telaga. Paling kurang pun Nabi SAW akan tunggu kita di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ana awwal aqrab babul jannah, kata Nabi, akulah orang yang pertama yang akan ketuk pintu syurga Allah, bukan nabi-nabi lain. Aku orang tu. Siapa belakang Nabi, kata ulama, iaitu umat dia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan boleh Allah Taala, kerana itulah kita kena tahu nilai ini. Nilai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita melakukan ketaatan, melakukan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah tuan-tuan, kita tutup majlis ini dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah hadis yang panjang, mungkin tuan-tuan pernah dengar, kalau yang pernah dengar tu kita ulang semula. Hadis yang panjang. Hadis yang Nabi beritahu tentang nilai dia. Nilai dia di sisi dunia tu. Sebagai ulama yang meriwayatkan hadis ni, mereka nangis tentang baca hadis ni. Orang Hunain tuan-tuan, sebagai riwayat pada riwayat Sunan Nasa'i, hadis yang riwayat Sunan Nasa'i cerita tentang Nabi SAW lepas peperangan telah berikan keseluruh harta dia kepada orang Mekah yang baru masuk Islam. Seluruh Nabi beri, sehingga orang Ansar ketika itu melihat agak sedikit tidak rasa puas hati. Sebagian sahabat mengatakan, darah belum kering dekat pedang lagi, Nabi dah bagi semua harta pada mereka. Baik, kefahazah, macam mana ni? Yang kita ni yang banyak berperang, bukan mereka ni. Kita yang ke depan, dia pun masuk Islam, tentulah kita kena. Yang ke depan siapa? Sahabat-sahabat Ansar. Sahabat-sahabat Ansar. Ada terkait sebut antara orang yang jumpa Nabi beritahu masalah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beritahu ini sahabat tak puas. Nabi dengar dalam telinga Nabi, sahabat bunyi benda sebagai orang sebut, Nabi dengar. Sahabat mengeluh. Bawa balik sebab itulah kalau bahasa mudah itu, bawa balik semua. Itulah tuan-tuan. Kita ni ananiah banyak tuan-tuan, tu masalah kan. Ananiah ni kekitaan. Saya ni, saya tu, saya kan. Ya, tapi sahabat manusia biasa tuan-tuan, dia juga ada nafsu yang macam tu. Maka Nabi SAW kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Ubadah, kumpulkan mereka ni semua di satu tempat di sebelah Mekah sebelum balik ke Madinah. Maka dia kumpul. Kata Nabi SAW, kata dalam hadis, Nabi jumpa mereka, fahmidallah wasna alaihi. Nabi memuji Allah, mengucapkan ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi beritahu kepada para sahabat Ansar bahawa aku telah dengar. Aku telah dengar sesuatu daripada kamu semua. Kata Nabi SAW kepada mereka, kau tahu tak? Kamu tahu tak? Engkau ni dulu dhulalan fahadakumullah. Engkau ni dulu sesat, engkau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'adatan wa'agnakumullah, dan kau ni papa kedana, tapi Allah telah kayakan kau semua. Wa'adaan fa'allafallahu baina qulubikum, kamu ni bermusuh dan Allah Subhanahu wa taala telah satukan hati-hati kamu semua. Disebabkan sebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya masyarul ansar, wahai orang Ansar, jawab. Orang Ansar tak berjawab lah tuan-tuan.
Kemudian kata Nabi SAW, amma wallahi in syi'tum laqultum, demi Allah, kalau kamu nak kata farsadaqtum wasuddiktum, kalau kau nak kata, Nabi kata, kalau kau nak kata kepada aku, kalau kau orang ni semua nak kata kepada aku, dan kau boleh, dan perkataan itu kau boleh benarkan dalam hati kamu. Tuan-tuan betul. Masya-Allah. Nabi SAW sayang kepada sahabat Allah. Nabi nak ajar sahabat Nabi SAW tentang hakikat Nabi SAW. Kalau kau nak cakap pasal aku dan kau boleh benarkan apa yang kau cakap tu pasal aku, kau boleh benarkan sekarang. Kata Nabi SAW, ataitana mukazzaban fasaddaqna, kata dia dalam hadis tu, wa makhdulan fanassarnak wa taridan fawassaynak. Wa'ilatan fa'asaynak. Kalau kau nak kata kepada aku, dulu kau datang kemudian kamu didustakan, kami yang benar. Maknanya dulu Nabi datang, orang semua dustakan Nabi, kami yang benar, wahai Muhammad. Kau boleh cakap macam itu kepada aku. Dulu kamu susah, kami datang tolong kamu. Dulu kamu fakir, tak ada apa benda, kami beri harta kepada kamu. Kamu boleh cakap macam itu kepada aku. Betul tak? Jawab sekarang. Kau boleh cakap macam itu kepada aku kan, wahai Ansar? Betul? Maka kata Nabi SAW, wakaltukum ila islamikum, aku telah menjadi saksi ke atas keislaman kamu, wahai Ansar. Ya masyarakat Ansar, awajadtum fi anfusikum fi lu'alatin minad dunya, kata Nabi SAW, wahai Ansar, takkan ada sedikit keduniaan yang terkesan pada hati kau, sedangkan apa dia? Fa'allaftu biha qauman yaslimu, aku bagi apa dia? Aku bagikan harta itu pada mereka supaya mereka berminat dengan Islam ini. Kerana itu aku beri harta pada mereka. Takkan itu pun kau terkesan dengan sebab harta itu. Kata dia, tuan-tuan, alam tardawna, ini perkataan Nabi SAW, tuan-tuan, Masya Allah. Kata Nabi, alam tardawna, kata Nabi, adakah engkau meradai an yadhhaban nasu, manusia ini semua pergi bisyatin wal ba'ir, dengan kambing dan unta-unta mereka, wa tarji'una bi Rasulillah ila rihalikum, tapi engkau balik bawa Nabi SAW. Mana satu kau nak? Mana satu harga yang paling tinggi? Betul kan? Engkau balik bawa Nabi, so kau bawa aku ni yang tidak ada nilai dunia dan seisinya. Dia berkira sangat bawa harta tu. Kenapa? Aku kau bawa balik aku ke mana? Ke Madinah. Laula hijratu lakuntum ra'am minal ansar. Kalau bukan kerana hijrah, nescaya aku salah seorang daripada ansar, kata Nabi SAW. Nabi kita idza salakan nasu syi'ban wa salakatil ansara syi'ban wa salaktu syi'bal ansar. Kalau sebagai manusia lalu satu lembah, Ansar pun lalu satu lembah, ya saya aku akan ikut lembah yang dilalui oleh Ansar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham abna Ansar, Allahumma arham Ansar wa abna Ansar wa abna Ansar wa abna Ansar. Nabi kata, ya Allah, rahmatilah Ansar, rahmatilah anak Ansar, dan rahmatilah cucu-cucu Ansar. Tahu tuan-tuan,
Itulah kata Nabi SAW yang Nabi tunjuk pada umat hari. Jika kita sia-siakan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, apa yang kita akan dapat di akhirat insya-Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang mulia, sedikit daripada saya pada malam ini kongsi dengan tuan-tuan, sekadar sharing saja. Apa yang sepatutnya pada saya sharekan pada tuan-tuan. Sama-sama lah apa yang saya cakap ini untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan apa yang kita dengar ni tuan-tuan dapat kita sampaikan, Allah beri kefahaman kepada kita, dan terima segala-galanya apa yang telah kita buat untuk agama ni tuan-tuan. Itu saja daripada saya, insya-Allah. Terima kasih di atas jemputan. Ini kali kedua ke apa, saya tak tahu. Dua kot. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan yang mulia, sedikit daripada saya pada hari ini. Kalau nak sambung lagi panjang, tapi cukuplah setakat ni kadar yang ada. Mudah-mudahan sedikit dapat mengimbas balik, dapat memberi kekuatan kita untuk hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita, dan terus beramal, dan terus kita sampaikan kepada mereka yang tidak hadir di sini, insya-Allah. Jadi saya tutup dulu dengan doa, dan tak lupa kepada hadis dan kuasa lah masjid ni kerana sudi menjemput saya, insya-Allah. Terima kasih, wa jazakumullahu khairan jazak kerana izinkan saya untuk ambil bahagian dalam majlis ini, insya-Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal mutatahirin, wa ja'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ya awwal awwalin, wa ya akhir al-akhirin, wa ya dha quwwatil matin, wa ya rahim al-masakin, wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna warad'ana birahmatika ya arhamar rahimin, wa anta ja'alna minas su'ada'i maqbulin, wa la taj'alna wa iyyakum min ashqai mardudin birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعملا صالحا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا يا الله وارحمنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ambil dosa kami ya Allah, terimalah segala amalan kami ya Allah pada malam ini ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami hadirin hadirat yang hadir ya Allah, rahmatilah mereka dan rahmatilah ahli keluarga mereka ya Allah. Terimalah amalan-amalan mereka ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Hanya Kau saja Tuhan yang Maha Penerima ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ambil dosa kami ya Allah, angkatlah dosa-dosa kami ya Allah pada majlis ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ikhlaskan segala amalan kami ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah dengan hidayah ya Allah. Jadikanlah Nabi SAW sebagai anutan dan panutan hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah kami dengan agama ini ya Allah. Muliakanlah kami dengan agama ya Allah. Jangan muliakan kami dengan dunia ya Allah. Sungguhnya dunia itu hina sisimu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang ikhlas ya Allah. Ikhlas beribadah kepadamu ya Allah. Ikhlas bermuamalah dengan manusia ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin, ya Ajwadal Ajwadin, wa ya Ma'malal Khaifin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma birahmatika ya Arhamar Rahimin. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا ومحل الخلق وكل محل الخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحل به بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.